Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najamuddin bin Muhammad Salihan dari DP4H. Hari ini saya akan menerangkan tentang definisi uruf dari segi bahasa, dari segi istilah syarak dan hubungan di antara uruf dan adat. Seterusnya ialah definisi uruf dari segi bahasa. Al-uruf dari sudut bahasa Arab ialah ma'rifah, yakni pengetahuan yang bermaksud disesuaikan kepada sesuatu yang ma'ruf dan sikap yang dianggap baik oleh akal yang sihat. Al-Quran telah menggunakan al-uruf dengan pengertian sesuatu yang ma'ruf, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khuzil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin, yang bermaksud terimalah apa yang mudah engkau lakukan dan suruhlah dengan perkara yang baik, serta berpalinglah, yakni jangan dihiraukan orang-orang yang jahil, yakni orang yang degil dengan kejahilannya. Surah Al-A'raf ayat 7. Seterusnya, definisi uruf dari segi istilah syarak. Para ulama' mempunyai pelbagai ta'rifan mengenai uruf dari segi istilah. Antara ta'rif tersebut ialah seperti yang dinukil oleh Haji Muhammad Saleh bin Haji Ahmad dalam kitabnya daripada kitab ulama'-ulama' yang terkenal. Antaranya ialah, mengikut Abu Sunnah, uruf adalah setiap yang tetap dalam diri dari sudut pandangan akal dan diterima oleh tabiat yang baik. Jurjani pula mentarifkan uruf sebagai setiap yang tetap dalam diri dengan disaksikan oleh akal dan diterima oleh tabiat yang baik. Oleh Said Saleh Ahmad mentarifkan pula, uruf itu sebagai setiap yang tetap dalam diri, dipandang elok oleh akal dan diterima oleh tabiat yang baik, dan sentiasa dilakukan oleh manusia serta tidak ditolak oleh syarak. Menurut Mustafa Ahmad Al-Zarqah, uruf itu sebagai adat orang ramai atau majoriti sesuatu kaum ada pada perkataan atau amalan. Seterusnya, Abdul Karim Zaidan mentarifkan uruf sebagai setiap perkataan dan perbuatan yang biasa dalam masyarakat akan menjadi serta menjadi ikutan dalam kehidupan. Uruf juga ditarifkan sebagai perkara yang ditetapkan dalam diri manusia dari segi akal fikiran dan diterima oleh tabiat yang sejahtera. Pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Ghazali yang dinukil oleh Haji Muhammad Saleh bin Haji Ahmad dalam kitab beliau iaitu sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa manusia dari segi akal fikiran dan diterima oleh tabiat yang sejahtera. Atau juga uruf itu sesuatu yang menjadi tabiat manusia yang mempunyai tabiat-tabiat yang sejahtera, lahir dari penghuni sesebuah negara Islam dengan syarat ia tidak berlawan dengan syarat. Seterusnya ialah hubungan uruf dan adat. Perkataan uruf dan adat adalah dua istilah yang sering diguna pakai oleh para ulama' dalam kitab-kitab mereka. Sebahagian ulama' menganggap kedua istilah ini adalah serupa. Terdapat juga yang berpendapat bahawa uruf adalah kebiasaan dalam muamalah, yakni aktiviti yang melibatkan transaksi antara manusia seperti jual beli. Sedangkan adat adalah kebiasaan di luar lingkup muamalah. Ada juga berpendapat yang mengatakan uruf adalah kebiasaan dalam memahami makna perkataan tertentu, sementara adat adalah kebiasaan dalam perbuatan. Pendapat seterusnya menyatakan bahawa adat lebih umum berbanding uruf kerana ia merangkumi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dan orang persendirian. Adapun uruf, ia adalah kebiasaan yang dikhususkan untuk masyarakat sahaja. Uruf juga telah diterima pakai oleh keempat-empat mazhab kita iaitu Hanbali, Maliki, Syafi'i dan Hanafi dalam proses pembuatan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cik Hanif Fikri bin Cik Abdul Hamid dari kelas DP4H, nombor metrik DPH 202025-347. Saya akan membentangkan bahagian saya iaitu adat pertunangan di Malaysia. Pertunangan adalah satu perjanjian untuk mendirikan rumah tangga melalui orang perantaraan yang biasanya diadakan di dalam sebuah majlis meminang. Selepas perbincangan diadakan, majlis pertunangan akan dilangsungkan. Pihak lelaki akan diwakili oleh ahli keluarga dan saudara mara terdekatnya untuk upacara bertunang. Pada hari tersebut, majlis kenduri akan diadakan bersempena pertunangan tersebut di rumah pihak perempuan.
hantaran yang terdiri daripada tepak suruh atau sirih junjung sebagai bingkisan utama. Sebentuk cincin beserta hantaran lain seperti buah rampai, buah-buahan, pakaian dan lain-lain yang telah digubah akan diberikan kepada pihak perempuan. Tempoh pertunangan lazimnya dalam masa setahun ataupun mengikut persetujuan kedua-dua belah pihak. Satu perkara yang perlu dititik beratkan ialah berkenaan putus tunang. Sekiranya pihak lelaki yang memutuskan pertunangan tersebut, semua wang hantaran dan belanja diberi kepada pihak perempuan dikira hangus. Sebaliknya, jika pihak perempuan yang berbuat demikian, semua hantaran harus dikembalikan sebanyak 2 kali ganda. Acara kemuncak majlis pertunangan adalah adat sarung cincin, di mana wakil pihak lelaki yang terdiri daripada ibu atau saudara perempuannya akan menyarungkan cincin pertunangan atau cincin tanda ke jari manis gadis yang dilamar. Setelah itu, rasmilah sudah pertunangan tersebut. Penghantaran tanda biasanya disertai dengan majlis kenduri oleh kedua-dua buah keluarga. Sesetengah orang juga menyampaikan cincin dan hadiah-hadiah yang lain dengan cara mengadakan perarakan ke rumah bakal pengantin perempuan. Penerimaan cincin dan hadiah-hadiah diringai secara tradisi. Terdapat 2 cara pertunangan, antaranya pertunangan antara 2 buah keluarga yang amat rapat atau bersaudara tanpa cincin pertunangan, atau persetujuan bertulis ketika anak-anak mereka masih bayi atau kanak-kanak lagi. Dan antaranya lagi pertunangan yang dibuat untuk memenuhi kehendak salah seorang mendiang ibu bapa baik secara lisan sebelum kematiannya atau melalui wasiat. Cara ini amat dihormati oleh orang-orang Melayu. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzat bin Muhammad Syukri. Nama matrik saya DBH 2020-24820. Saya dari kelas 4H. Okey, hari ini saya akan terangkan mengenai hukum pertunangan di Malaysia. Pertama sekali, hukum syarak. Hukum meminang atau pertunangan khitbah, yang ini adalah harus hukumnya. Hukum meminang atau pertunangan ini boleh dikategorikan kepada 3 perkara. Yang pertama ialah harus secara sendirian, ta'rid, iaitu menyatakan niat di dalam hati secara sendirian dan secara terang-terangan, yang ini soreh, bila mana seseorang perempuan itu bukan berada dalam milikan orang lain. Maksudnya, jika perempuan itu boleh dinikahi tanpa sebab yang menghalangnya, maka hukum tunangan ke atasnya juga adalah harus, yang ini sah. Seterusnya, kategori yang kedua ialah tidak harus, sama ada secara sendirian, yang ini tadrik, atau terang-terangan, yang ini soreh, bila mana seseorang perempuan itu berada dalam milikan orang lain dengan sebab nikah atau khitbah, atau berada dalam tempoh iddah, talak raj'i. Dan jika berlaku pertunangan dalam keadaan ini, maka hukumnya adalah haram, yang ini adalah tidak sah. Dan kategori yang ketiga ialah harus dalam keadaan sendirian, yang ini ta'rid sahaja tetapi tidak dalam terang-terangan, yang ini soreh, bila mana seseorang perempuan itu berada dalam tempoh iddah wafat, yang ini kematian suaminya, selama 4 bulan 10 hari. Dan termasuklah keadaan seseorang perempuan yang berada dalam tempoh iddah talak ba'in. Hukum larangan peminangan ke atas peminangan orang lain ada dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW. Baginda bersabda, seorang di antara kamu tidak boleh meminang perempuan yang telah dipinang oleh saudaranya sehingga dia meninggalkan sebelum itu atau memberi kebenaran kepadanya.
Dalam hal ini juga, hukum syarak amat memelihara maruah dan nasab seseorang manusia apabila mengharuskan perbuatan meminang atau bertunang semula sekalipun setelah nikah itu difasakkan akibat nikah fasik, iaitu nikah dalam tempoh iddah. Ulama berpandangan bahkan orang yang didapati bersalah melakukan zina, iaitu ghairu muhsan, masih diharuskan untuk mereka berkahwin selepas dijatuhkan hukuman had zina. Apatah lagi kes nikah fasik dalam tempoh iddah ini. Yang kedua, hukum harus meminang atau bertunang memberi peluang kepada seorang lelaki atau perempuan untuk mencari pasangan hidup yang terbaik dari aspek agama, keturunan, akhlak, keluarga dan lain-lain. Dalam Islam, setiap muslim atau muslimah disarankan oleh Rasulullah SAW untuk mencari pasangan hidup, iaitu sebagai suami atau isteri yang soleh atau solehah. Dengan kata lain, setiap muslim dan muslimah itu bertanggungjawab untuk melahirkan zuriat yang soleh dan solehah. Dan yang terakhir, iaitu yang ketiga, melaksanakan perintah Allah melalui hukum harus meminang atau bertunang ini juga akan melahirkan hamba Allah yang bertakwa. Hadis daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah SAW ada bersabda yang membawa maksud, tiadalah perkara yang bermanfaat kepada seorang mukmin selepas takwa, ialah sebaik-baik baginya adalah seorang isteri yang solehah. Apabila disuruh, ia taat. Apabila dipandang kepadanya, ia menenangkan hati. Apabila disumpah buat atau tinggalkan sesuatu, pasti ia laksanakannya. Dan apabila ia tiada di hadapanmu, pasti ia memelihara dirinya, iaitu maruah dan hartamu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dini Syaikal bin Muhammad Asdin daripada kelas 4H. Saya akan terangkan tentang perbezaan antara adat pertunangan di Malaysia dan pertunangan menurut Islam. Yang pertama sekali, seperti mana yang kita tahu, negara Malaysia adalah negara majmuk kerana mempunyai masyarakat yang berbilang bangsa, iaitu terdiri daripada bangsa Melayu, bangsa Cina dan bangsa India. Kalau sudah berbilang bangsa, pasti berlainan adat pertunangan kerana mengikut bangsa mereka tersendiri. Jadi saya ingin menyampaikan kepada anda perbezaan adat pertunangan di Malaysia dan pertunangan menurut Islam. Baiklah, saya mulakan dengan adat pertunangan bangsa Melayu. Yang pertama adalah berkunjung ke rumah pihak perempuan, iaitu rombongan dari pihak lelaki ke rumah perempuan untuk mengatakan hajat mahu masuk meminang. Yang kedua pula adalah membawa barang hantaran seperti sirih junjung atau tapak sirih sebentuk cincin, bunga rambai dan buah-buahan ataupun kuih-muih. Yang ketiga adalah wajib berpantun. Ini orang dulu-dulu kalau pergi untuk meminang, untuk masuk meminang, mestilah ada pantun. Yang keempat adalah tidak boleh keluar berdua-duaan. Tapi ini ada pada zaman dahulu, tetapi zaman sekarang ini pula ia tidak dikenali sebagai adat. Yang terakhir sekali adalah mengadakan majlis pertunangan supaya ahli saudara mara yang terdekat tahu yang kita ini sudah bertunang. Pertunangan menurut Islam pula adalah dengan lafaz aku ingin melamar kamu menjadi isteriku dan perempuan itu berkata, ya, saya terima lamaran kamu untuk menjadi isterimu. Itu juga dikira bertunang dan orang lain tidak boleh meminang atas pinangan tersebut. Yang kedua pula, bertunang di dalam Islam juga tiada hantaran yang ditetapkan. Jika mahu memberi hantaran, boleh, tiada larangan. Jika tidak mahu memberi hantaran, boleh, tiada masalah. Yang ketiga, pertunangan di dalam Islam tidak perlu majlis besar-besaran. Di dalam Islam mengajar untuk merahsiakan pertunangan dan menyebarkan pernikahan. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah SAW bersabda, perempuan dikahwini dengan 4 perkara, iaitu agama, keturunan,
harta dan rupa paras. Islam juga melarang untuk pasangan yang bertunang berdua-duaan kerana masih dianggap ajnabi dan belum bernikah. Di sini saya ingin mengatakan pertunangan menurut Islam sangatlah mudah berbanding adat pertunangan dari bangsa Melayu, Cina, India dan agama-agama lain. Itu sahaja penyampaian daripada saya tentang adat pertunangan di dalam Malaysia dan pertunangan menurut Islam. Perbezaan adat pertunangan bangsa Cina pula adalah hari pertunangan dilakukan berdasarkan kalender Cina yang telah ditetapkan. Yang kedua, pihak lelaki berkunjung ke rumah pihak perempuan dan mengatakan hajat untuk meminang. Yang ketiga pula, mereka menggunakan tukang tilik untuk penetapan hari pertunangan. Hal ini kerana dari kepercayaan agama mereka menggunakan tukang tilik supaya tidak mahu ada bencana ketika hari majlis kenduri tunang berlangsung. Yang keempat pula, barang hantaran mereka adalah cincin emas, sepasang pakaian pertunangan, wang tunai. Dari segi mas kahwin pula, semakin besar mas kahwin, semakin tinggi darjat seorang lelaki. Yang kelima pula, memakai cincin pertunangan sehingga hari perkahwinan berlangsung. Baiklah, perbezaan adat kaum India pula adalah mereka melihat status seseorang yang hendak meminang seperti umur, tahap pendidikan mereka, pekerjaan, harta dan rupa paras. Selain daripada itu, mereka juga meletakkan hantaran seperti bangsa-bangsa Melayu dan bangsa Cina sama juga, iaitu pakaian dan dari segi wang tunai. Seterusnya mereka juga mengadakan majlis pertunangan yang mana dihadiri oleh keluarga-keluarga yang terdekat juga dan kawan-kawan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syamil Amal bin Ghazali daripada kelas DP 4H. Tidak dapat disangka lagi bahawa pertunangan adalah satu perkara yang perlu masyarakat ambil berat dan fahami, kerana masyarakat kini kurang berpengetahuan dan mengambil ringan soal pertunangan, terutamanya dari segi adat dan tata tertib dalam Islam. Selain itu, pertunangan juga penting sebab itu merupakan langkah pertama dalam membina rumah tangga bersama bakal zaujah. Walau bagaimanapun, Islam menggalakkan tempoh pertunangan yang singkat untuk mengelakkan segala kemaksiatan yang boleh berlaku serta fitnah manusia. Jadi, umat Islam kena ikut segala syarak dalam pertunangan. Akhir kata, saya berharap ilmu mengenai urus pertunangan ini dapat disebarkan dan disampaikan kepada masyarakat supaya mereka terapkan ilmu ini dalam kehidupan seharian. Seterusnya, melahirkan generasi yang berwibawa dan bertauliah serta meneruskan jihad Islam yang telah dilakukan sejak zaman Nabi lagi.